Saya nak cerita kedua pengalaman penting lah di Uludong. Semasa tahun 1993 ya, dunia, bukan Malaysia ya, dunia digemparkan oleh satu kes pembunuhan yang melibatkan Mona Effendi ya. Pada hari itu ya, kami sebenarnya kat sekolah tu tak tahu apa-apa pun. Tengok-tengok tiba-tiba nampak, setiap hari tengok start saya datang sekolah, datang kereta polis kulu-kile. Dan pukul 7.30 baru kami tahu ada kes pembunuhan yang melibatkan Datuk Mazlan. Itu satu kes ya, tapi yang lebih yang paling saya ingat, saya ni gambar saya ada. Saya ni merupakan salah seorang saksi terpenting dalam kes Mona Effendi. Saya ni sebenarnya sebelum kes tu saya sebagai JPK 1 itulah, guru besar tak ada. Saya didatangi oleh seorang perempuan perempuan memang macam artis lah perempuan tu. Waktu datang bawa satu budak. Budak tu dia kata nak daftar nak darjah 1. Saya pun daftar lah, masuk. Tapi pendek cerita, perempuan yang datang itu ialah Mona Effendi. Dan anak dia yang bawa tu ialah nama Maziana. Tetap anak perempuan dia. Mana saya lah daftar nama dia, saya yang tulis register dalam buku besar tu, buku pendaftaran tu. Dan saya juga mengantar dia ke tahun 1. Dan kebetulan saya pula mengajar dia. Tahun 1 saya mengajar tahun 1. Apabila kes tadi, bila gempa tu, kes Mona tu, dan pihak SB tu datang. Dia terus datang ke sekolah. Cari siapa yang mendaftar tu kan. Terus ambil saya betul. Dia panggil ke Balai Polis Dong. Ambil keterangan saksi semua tu. Dan saya didirikan satu kes mana saya jadi saksi penting. Dan saya telah bermalam ni macam berkemah di Mahkamah Tinggi Temerloh selama 2 minggu. Mana saya pasal sewa rumah sana, dia pihak polis bagilah rumah. Mana saya jadi saksi mengatakan Mona Effendi pernah datang sekolah, anak saya belajar sekolah. Hari itu saya pegang apa tahu? Pegang register. Registernya kita tu, hak biru tu kan? Yang itu penting tu. Register tu ada tulisan saya mengatakan anak dia daftar sekolah ni kan. Saya akan bawa tu. Itulah antara pengalaman yang saya tak akan lupa lah tentang kes Masjid Uludong. Itu yang pertama Yang keduanya, saya tak ingat tahun berapa, mungkin dalam tahun 90-an jugalah. Masa tu kebetulan tu itu pun masa tu guru besarnya Cikgu Jamaluddin Tan. Dia pun Cikgu Jamaluddin Tan tak sihat juga. Dia selalu sakit Kebetulan ketua kampung telefon OPPD telefon. Telefon mengatakan Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah nak datang ke Masjid Uludong tu. Dan kebetulan pula Masjid Uludong pun dia tandas pun tak berapa kemas kan. Dia kata nak singgah, nak tidur, nak nak mandi, nak betul lah tukar baju ke sekolah. Mana kebetulan tu disebut dalam masa sehari 2-3 hari kan. Mana itulah pengalaman saya terpaksalah OPPD pun untuk turun bantu kan. Mana kita buatlah bilik saya tu yang bilik JPK 1 dengan bilik usaha tu jadi satu tempat untuk Sultan Pahang tukar pakaian Pengalaman tu semua kursi tu tukar warna kuning bagai juga. Cat tandas tu Cik Zul ingat bagi cat tu cat semua. Tandai bilik pejabat pun cat juga. Tu tandai pun buat tandai cat buat semua rosak semua buat baru. Tempat longkang tu ada longkang, tutup longkang semua. Itu pengalaman saya lah yang tak dapat dilupakan lah pasal bekerja keras untuk menyambut serta kebetulan Sepang tu singgah dengan letih jugalah. Pada tahun 2008 2008 tu saya ni memang tak terfikir pun nak jadi guru besar pun. Saya ni anggap zaman dulu nak jadi guru besar bukan satu yang mudah Saya tengok dia punya hierarki, dia punya tu memang susah lah. Saya macam seolah-olah saya macam tak percaya. Masa tu kebetulan masanya in charge tu Cik Nur Ahmad sekarang lah, dia sebagai penolong pegawai PD, dia yang bahagian bahagian pertukaran ni lah, bahagian tu
Dan dia bila sebelum surat tu keluar ada dah bunyi-bunyi, tapi saya rasa macam takkan saya pula nak jadi guru besar. Berdasarkan pengalaman saya satu sekolah je, mana sekolah Uludong je. Tapi bila dapat surat, saya tak percaya, ya ke, tapi dalam masa sama saya ambil lah sebagai satu cabaran ya. Satu cabaran. Pada 2008 saya ditawar daripada guru penolong biasa. Dulu guru penolong kadang satu sekolah SKM tu dia tak masuk dalam kelong GPK ya. Itu dianggap lantikan sekolah je. Dan saya 2008 bulan Jun saya telah ditawarkan sebagai guru besar SK Bukit Fraser. Mana tu saya sambut cabaran ini sebab apa? Sebab saya tengok SK Uludong dengan SK Bukit Fraser ni sama taraf dia. SKM dia tu kita Uludong 120, sana dalam budak dalam 70 orang je. Mana segi pentadbiran tu saya dah ada pengalaman situ. Kebetulan saya ada pengalaman, saya terimalah cabaran ni untuk ke SK Bukit Fraser. Okey, saya bermula SK Bukit Fraser tahun 2008 bulan Jun ya. Dan saya bertukar dan saya berada di SK Bukit Fraser selama 2 tahun, hampir 2 tahun lah. 1 tahun 10 bulan. Mana dia bukan saya sebenarnya di Bukit Fraser tu memang kalau kita andaikan Bukit Fraser tu berada di bawah, memang saya tak akan tukar lah. Itu memang duduk sana tak payah pasal aircon, memang selesa, sejuk ya, sedap. Memang pun murid pun tak ramai, memang saya sukalah. Tapi nak tak nak terpaksalah memohon juga tukar ke ni lah. Maksud dulu sebut atas, mohon ke bawah. Sebut nak ke mana ke bawah, tak sebut ke Gerap nak ke mana ke bawah, itu je. Setahun 10 bulan tu. Pengalaman dekat Bukit Fraser yang cikgu ingat lah. Saya dipahamkan Bukit Fraser ni pencapaian akademik UPSR pada ketika itu masa Cikgu Sabran tu meningkat. Terbaik ketika itu. Boleh Cikgu Sabran ceritakan? Okey, sebenarnya ada 2 pengalaman di Bukit Fraser. Pengalaman sebenarnya yang saya nampak bila saya ditempatkan di sana pada tahun 2008 berlaku satu krisis di SK Bukit Fraser ya. Krisis yang dianggap sebagai krisis besar. Zaman dulu kes dia biasalah, zaman dulu masa tahun 2008 tu PIBG SK Bukit Fraser satu yang mana pengurusinya saya lupa nama dia. Lupa dah. Jadi sedar tu. Memang orang kuat Bukit Fraser lah. Dia boleh menukarkan guru besar dan semua guru. Dia punya kebetulan power dia. Dia memang kuat, dia punya kabel lah. Zaman tu memang zaman dulu masa saya naik tu kes guru besar pun dah tukar, cikgu semua pun dah tukar. Betul. Bila saya ditempatkan situ, saya ambil positif lah. Saya dalam hidup saya buat ambil yang positif. Mungkin yang tak baik tu kita abaikan lah. Mana yang penting kita buat yang terbaik lah. Walau bagaimanapun saya tengok dengan PIB tu, saya tengok okey je, tak ada masalah. Dia janji kita buat kerja kita. Tapi situ satu je. Satu yang sebab dulu zaman tu pintu satu je, pintu masuk tu je. Cikgu yang masuk lambat akan dicatat oleh PIBG. Itu yang sebab dia boleh trace guru besar dan lambat. Sebab dia bukan report, dia kena tukar cikgu. Mana kena datang sebelum pukul 8, pukul 7 tu kan. Dia sebab tak ada jalan lain dah. Memang situ ada laluan dia. Itulah pengalaman saya. Pengalaman yang kedua di Bukit Fraser ni, zaman saya tu, kebetulan tu jalan runtuh. Satu kawasan tempat tu yang tanah runtuh tu. Saya terpaksa hari tu memang dalam masa 3-4 bulan berulang daripada sini pusing ke Batangkali naik ke Bukit Fraser. Sebab dia tanah runtuh memang tak boleh lalu situ lah. Memang saya 2-3 bulan jugalah terpaksa pusing sana. Dah kata dapat telefon daripada PPD nak ada mesyuarat, kena balik petang ni lah. Hari ni dah balik pagi memang tak sempat. Itu dua pengalaman lah di Bukit Fraser. Tahun 2010 sampai 2015 ya. Mana saya berada di Kuala Dong selama 5 tahun lah. Pengalaman yang saya tak dapat lupakan masa saya mula-mula ditempatkan di SK Kuala Dong tu,
dia bangunan dia mungkin dia perasan dia bangunan macam panggil bangunan kambing macam ayam macam ayam sikit. Dia jaring. Masa saya masuk tu memang baru nak tengah proses membuat bangunan yang 4 tingkat tu lah. Yang 4 tingkat yang sekarang itulah zaman tahun 2000, saya tak pasti 2012, 2011 tu lah. Di mana saya telah berpindah daripada bangunan bangunan lama tu ke bangunan baru. Itu pengalaman saya lah. Pengalaman keduanya dengan di SK Kuala Dong juga ya. Mungkin Iswan sama ustaz sekali situ ya. Saya tak akan lupakan segi kecemerlangan lah. Sebab di SK Kuala Dong ni murid yang tak ramai. Tadi juga saya kebetulan dapat memang murid-murid yang Bukit Fraser pun okey. Bila tahun 6 pun di sana kebetulan saya masuk murid 2-3 orang je budak tahun 6 tu. Dari segi murid tak ramai, budak tu memang boleh. Malah senang kita nak asuh. Dan alhamdulillah ya, saya dalam tahun masa kat Kuala Dong saya dapat anugerah yang New Deal tu. 4 tahun betul-betul tu memang saya tak akan lupakan lah. Satu kenangan di SK Kuala Dong dengan bantuan daripada semua guru-guru, khasnya guru peluang kanan tu lah. Tanpa bantuan mereka pastinya tak ada kejayaan ya. Okey. 15 ya. 15 saya telah ditukarkan ya. At least kalau itu nak dia nak naik grade lah sekolah daripada guru besar grade SKM ni ke grade sekolah grade A itulah. Dia naik grade daripada 32 naik 34 tu lah. Grade hakiki tu. Mana saya tempatkan di SK Ulu Gali tahun 2015 selepas Cikgu Rosdi tu pencen ya. Mana dia saya masuk ke SK Ulu Gali 2015 sampai 2020 masa 2019. Selama lebih kurang 4 tahun Pengalaman di Ulu Gali? Ulu Gali ya. Di Ulu Gali ni pengalaman tu tak banyak sangat sebab saya tengok yang paling penting peninggalan peninggalan daripada Cikgu Rosdi memang dah kemas dah semua ni, mana saya terpaksa maintain je lah pengalaman tu. Apa yang projek-projek yang ada nak dikekalkan. Maklum saya lah bila kita mengambil satu sekolah yang ada grant tu, kalau bila saya masukkan tiba-tiba drop tu terasa juga mana yang paling tidak pengalaman tu yang paling penting saya akan maintainkan apa yang sedia ada. Itulah pengalaman yang saya tak akan lupakan untuk sebagai salah satu untuk mempertahankanlah apa kecemerlangan yang sedia ada ya. Selepas saya ditukarkan sebenarnya saya di 2019 ya. Memang ada ura-ura tapi saya tak ambil pot lah nak tukar ke mana-mana ya. Saya anggap itu kat Ulu Gali tu biar saya pencen situ pun tak apa ya. Tak kisahlah saya. Tapi lalas juga saya jugalah ditempatkan di SK Muhammad Jabar ya. Di mana seperti mana yang diperkatakan SK Majlis Sekolah yang cakap sekolah yang cemerlang lah. Bukanlah apa taraf saya untuk ke sini ya. Tapi saya mengambil yang positif lah. Saya mengambil yang positif. Saya membuat pendekatan yang paling saya visi saya nak segi kecemerlangan lah para pelajar. Sebab saya nak pastikan untuk terutamanya kepada pelajar yang akan menghadapi UPSR itulah. Saya bertarget di mana-mana sekolah ya. Saya akan cuba dapat melahirkan para pelajar yang cemerlang. Dari saya visi saya bukan semata segi akademik dan juga dari segi sasiah. Kita tak naklah kita nak melahirkan pelajar tu yang cemerlang dari segi akademik, tapi dari segi sasiahnya tak ada kita tak nak tu. Kita nak dia berjaya dari segi kecemerlangan akademik dan juga sasiah. Mana bila kita jumpa dekat luar, jumpa kawan-kawan luar bersekolah dia ada kerja, mana dia tegur cikgu. Itulah matlamat saya untuk melahirkan para pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat. Ini rahsia ni. Rahsia. Okey. Okey tahun 1990 saya posting
saya melangsungkan perkahwinan pada tahun 1992 bulan 11. Kami ni bertunang setahun zaman dulu. 1991. 1 sampai 92. Saya kenal panggil apa, Cikgu Sona ya? Sebenarnya kebetulan je. Ada pada hari itu ya, tahun 91 tu ada satu kursus lah. Kursus yang bersaya, kursus sekali saya dengan Cikgu tanya putus Cikgu Haizwan tu. Haizwan tu sama kursus saya sekali dengan Haizwan. Haizwan tu sebenarnya Cikgu Haizwan tu lah dia memperkenalkan lah, kebetulan saya duduk sebelah tu siapa tu, tanyalah tu Cikgu Suan, dia kenal kan. Di situlah bermulanya kursus bahasa Melayu. Tak pasti kursus kat PD tu ada satu kursus lah. Mana situ ada zaman dulu kan kursus dia campur semua kan. Kita pun kebetulan nak sampai jodoh kan. Itulah kenalan tu. Mana saya pun hari itu pergi ke laut, nampak bumbung lah, nampak bumbung rumah. Rumah kat gali kan. Okey. Kenal masa tak kursus lah. Kursus lah. Okey, anak saya 3 orang. Yang sulung ni dah bekerja lah. Bekerja di Institut Jantung Negara lah, IJN. Dah masuk tahun kedua ya. Anak yang kembar, saya ada anak kembar, yang seorang ni dah habis. Yang seorang tu tak habis belajar lagi. Tahun ni akan habis. Yang seorang tu dah habis. Sekarang ni bekerja dekat IMR Institut Penyelidikan Perubatan dekat sebelah HKL tu. Kerja tu dia bekerja sebagai kontrak lah dengan KKM ya. Sekarang ni. Dan sekarang ni yang seorang lagi lah sedang menunggu nak akan habis belajar pada bulan Jun ni. Saya artis yang paling saya minat kat zaman 80-an tu. Saya sebenarnya minat kumpulan Elicat. Kumpulan Elicat. Memang saya main Elicat sampai sekarang. Baru ni ada dalam TV kan, Elicat kan. Tambah lagu apa? Tunggu di Pintu Surga tu. Kalau itu yang pertama Elicat. Minat yang kedua saya minat Ramlah Ram. Kau Kunci Cintaku. Saya masa persembahan masa dekat mana? Masa kan dekat mata tu kan, nak tak nak terpaksa menyanyi juga. Saya entah lagu apa, lagu Ram Kau Kunci Cintaku. Tapi saya heran bila dapat lagu Mac tu macam macam semangat. Tapi tak apa-apa lagu. Itu. Siti Nurhaliza ni tak tanya. Siti Nurhaliza ni dia peringkat baru lah. Peringkat baru. Mana yang peringkat baru? Memang. Siti Nurhaliza lah. Dan yang baru sebab Siti Nurhaliza tu masa saya duduk dekat JKR tu, masa tu Siti Nurhaliza SPM belum lagi. Dia masuk bintang RTM Siti Nurhaliza tu. Dia menang bintang RTM tu baru dah masuk tu. Tapi memang minat juga. Minat ada. Pada dulu daripada kecil memang minat ialah satu Tom Yam. Tom Yam. Memang saya ni kalau pergi mana-mana, ingat pergi mana saya akan tak kisahlah pergi berjalan. Tom Yam mesti ada. Kalau nasi goreng apa-apa nak minta kan, nak pergi ke Tanjung Lumpur ke makan ikan bakar apa-apa kan, Tom Yam mesti ada. Memang saya makanan favourite lah. Lauk lain tak ada tak apa. Ada Tom Yam, ada nasi putih. Okey. Memang saya minat daripada sekolah rendah lagi sampai sekolah menengah, dan masa maktab pun masuk koko kan ada permainan. Saya memang masuk permainan sepak takraw memang takraw. Masa dekat Uludong pun saya sebagai guru sepak takraw, saya memang bawa peringkat daerah lah. Wakil hak Uludong tu memang saya lah jurulatih. Jurulatih utama sepak takraw SK Uludong. Tak apalah SK Uludong. Nak janji jurulatih lah Uludong sekolah tak kisah. Memang saya minat lah takraw tu lah. Yang pertamanya saya nasihatlah kepada semua guru-guru dan juga staf SK Muhammad Jabar. Yang pertamanya kita kerja kerana Allah, kita buat
penuh keikhlasan. Maknanya kita buat penuh ikhlasan. Bila kita buat dengan penuh ikhlasan, kita akan dapat ganjarannya di akhirat. Bila kita buat tanpa ikhlas, maknanya mungkin bila kita tak mencapai sesuatu tu, kita akan merasa down lah, kecewa lah. Itu ya harapan saya pertamanya. Dan keduanya, kita ni sebagai seorang individu lah ya. Setiap manusia itu adalah kelemahan dan kekuatannya. Kita janganlah cari kelemahan, kita cari kekuatan. Kekuatan diri sendiri, kekuatan sahabat, itu yang paling penting. Itu yang paling penting bagi saya ya. Itu je. Untuk para pelajar, saya nasihatkan yang pertamanya, dengarlah nasihat guru-guru dan juga ibu bapa. Dan yang pastinya, anak-anak kita, murid kita belajar dengan rajin, dengan usaha, dan buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Jangan kita buat sambil lewa. Sebab bila kita nak berjaya, kita mesti ada visi dan juga kita buat dengan bersungguh-sungguh. Dan juga saya juga berharap kepada semua apa ahli ya. semua tak kisahlah. Semua ahli, semua masyarakat, kita sama-samalah membuat sesuatu dan kerja kita dengan penuh ikhlasan. Itu yang paling penting. Penuh ikhlasan. Bila kita ikhlas, kita akan berjaya dan juga hati kita akan jadi gembira lah. Itu aja.